wa hirsun minat wa malun, mesti ada sedikit rezeki, wa ijtihadun, dan kena ada kesungguhan, wa tulu zamanin, dan mesti ada tempoh period yang tentu, wa suhbatu ustazin, dan berteman dan berkawan dengan guru. 6 perkara ini antara prasyarat apabila kita ingin menguasai ilmu. Baik, pada malam ini kita telah memilih ayat yang agak unik juga. Ayat ini biasa dibicarakan untuk membicarakan dan memberi semangat kepada mereka yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahawa jihad ini mempunyai maksud yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Ali Imran ini, ayat yang ke-169, Allah SWT memulakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka, jangan kamu sangka mereka yang terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala dikira sebagai sama dengan mayat-mayat ataupun dikira sebagai mati. Bahkan dia hidup, ahya'un 'inda rabbihim, di sisi Tuhannya, dan dalam keadaan mereka diberi rezeki, menikmati kelazatan-kelazatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhi, jangan kamu sekali-kali menyangka seolah-olah Allah SWT melarang. Dan dalam kitab tafsir menyebutkan larangan ini pada mulanya dilarang pada Nabi SAW dan malah kepada seluruh umat. Jangan kamu sangka bahawa orang-orang yang mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang fi sabilillah, mempertahankan agama ini, mereka dikira mati. Dan untuk membuktikan ini, Allah SWT kata tidak mati. Lebih daripada itu, sebab kadang-kadang ulama bahasa akan cuba menyangka, mungkin kat situ ada balaghah yang mengatakan bahawa tidak mati ataupun mati, tapi sebenarnya dimaksudkan tidak mati kat sini seolah-olah bahasa untuk menggambarkan bahawa orang itu dimuliakan Allah. Tetapi ulama-ulama bahasa tak mampu untuk menafikan, kerana Allah SWT tambah lagi yang kedua, bahkan dia hidup, dan bukan hanya sekadar hidup, malah diberi rezeki. Berarti dia menikmati kehidupan. Orang yang dah mati tak akan menikmati kehidupan. Berarti seolah-olah penegasan daripada Allah SWT, ia benar-benar hidup. Berarti kematiannya itu adalah merupakan satu benda yang terlalu sementara, seolah dia berpindah daripada alam dunia ini ke satu alam dan terus disambut dan hidup dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semacam keluar. Saya bukan antivirus yang terjadi ya. Allah. Tak cukup dengan kita katakan dia ini gambaran mereka yang mati pada jalan Allah SWT ini kerana mempertahankan agama ini. Dia hidup dan diberi rezeki oleh Allah, berarti dia menikmati kehidupan di sisi Allah SWT. Dan keadaannya farihi,
dia berada dalam keadaan gembira, menikmati apa yang bima atahumullah min fadlih, menikmati kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Ulama tafsir melihat perkataan min fadli ada dua. Farihin, mereka gembira menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka daripada kelebihan-kelebihan Allah. Kelebihan Allah kat sini ada dua. Pertama, dalam ramai-ramai orang yang berjuang mempertahankan agama ini, dia yang terpilih menjadi syuhada. Itu dikatakan fadli, kelebihan Allah kepadanya. Dan yang kedua, pada waktu yang sama, berarti kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan ketika dia berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. So keadaan para syuhada ini hidup. Yang kedua diberi rezeki, menikmati kehidupan itu. Dan yang ketiga, kehidupan dan keadaan mereka bergembira, farihin, maknanya bergembira, bersukacita. Dalam ayat yang ke-70 ini, oleh kerana dia diberikan peluang menikmati kelazatan yang cukup dahsyat itu, tetapi para pejuang itu dia tidak lupa kepada orang-orang yang masih hidup, sahabat-sahabat yang telah diikat ketika hidup ini untuk berjuang mempertahankan agama. Ada sebahagiannya telah Allah ambil sebagai syuhada dan ada yang masih hidup lagi. Nah, ketika mereka menikmati kelazatan hidup selepas syahadah ini, keadaannya wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim, dia seolah-olah nak minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak kembali ke dunia untuk menyampaikan berita gembira kepada teman-teman seperjuangan mereka yang tak sempat bersama-sama mereka dalam peperangan dan mati itu, ataupun orang-orang yang mengikut perjuangan yang masih ditinggalkan itu. Golongan ini seolah-olah yang mati syahid tadi minta izin pada Allah, ya Allah izinkanlah aku, sambil dia menikmati rezeki yang ada itu, dia nak minta izin balik ke dunia, bertemu dengan kita yang masih berjuang untuk menyampaikan beberapa perkara. Perkara yang pertama dia nak cakap apa? Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut dan jangan sedih. Sebab itu kalau kita dalam perjuangan ini, kita mesti merasakan bahawa kita yang masih hidup, masih berjuang ini, kita merasakan guru-guru kita yang telah pergi pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu, seolah-olah dia berada di keliling kita, minta izin pada Allah untuk bisikkan kepada kita, untuk beritahu pada kita, jangan takut dan jangan sedih. Sebab ayat ini Zamakhsyari, saya suka merujuk kepada pentafsir Zamakhsyari. Sekali lagi saya mengatakan Zamakhsyari ini seorang yang beraliran Mu'tazilah, tetapi dia menjadi rujukan kepada semua ulama tafsir kerana kehebatan dia bermain dengan bahasa dan dia berani melihat dari sudut bahasa. Kita lupakan pegangan akidahnya, tetapi kita berpegang kepada kecakapan dan kemahiran bahasanya. Dia mengatakan bahawa ayat ini menggambarkan bahawa orang yang berjuang mesti ada rasa takut. Mustahil manusia yang berjuang tak takut. Nanti kita akan buktikan pada ayat yang berikutnya. Orang yang berjuang ini dia mesti rasa sedih. Mustahil kalau tak rasa sedih. Dengan kepayahan-kepayahan perjuangan ini, kepenatan-kepenatan dan keletihan, mesti ada rasa takut dan mesti ada rasa sedih. Ada rasa takut dan ada rasa sedih, itulah yang menjadi mahal dalam perjuangan ini. Allah beli daripada orang. Sebab apa? Kalau kita ini malaikat, kita akan rasa takut, kita akan rasa sedih. Tetapi oleh kerana kita adalah manusia, kita kenal arti takut, kita kenal arti sedih, maka dengan arti takut dan sedih itu kita tetap pergi berjuang pada jalan Allah SWT, tetap mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah harga yang menjadi mahal. Nah, orang-orang yang telah mati syahid ini, yang telah menikmati kelazatan dan yakin terhadap apa natijah daripada hasil perjuangan itu, dia tidak sabar-sabar untuk kembali ke dunia, untuk menyampaikan kepada yang masih hidup dengan pesanan
alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan kamu rasa takut dan jangan kamu rasa sedih. Ini pesanan yang sangat penting yang cuba disampaikan dalam mesej ayat ini. Dan juga pada ayat yang berikutnya, yastabshiruna bi ni'matin min Allah, dia menikmati kelazatan nikmat Allah ini. Kerana kalau kita perhatikan daripada awal lagi, perkataan nikmat ini diulang banyak kali. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, diberi makan berarti menikmati. Farihin, bergembira bima atahumullah min fadlih, terhadap apa yang Allah kurniakan daripada kelebihannya lagi. Lepas tu kat sini jumpa lagi yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Dia juga menceritakan bahawa dia menikmati dengan nikmat itu dan dia tak sabar untuk sampai turun pada kita, beritahu bahawa dekat selepas kematian ini akan ada nikmat-nikmat daripada Allah yang banyak. Dan Allah SWT, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah SWT tidak akan mempersia-siakan sumbangan mereka, dan Allah SWT akan memurniakan pahala kepada orang-orang yang beriman. Hari ini kita mempertahankan agama kita. Kita cuba berdakwah, menyampaikan risalah. Kita cuba mencegah kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita cuba bersama-sama dalam alam belajar ini mengajak orang supaya menjadi baik. Kita sama-sama mendidik teman-teman kita supaya apabila kita keluar daripada universiti nanti, kita menjadi orang yang berkerjaya dalam keadaan kita bertakwa pada Allah, dalam keadaan amanah, dalam keadaan tekun, dalam keadaan profesional. Dan kita akan sama-sama memastikan bumi ini diurus dengan adil, diurus dengan baik, dengan mencegah segala bentuk kemungkaran dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan itu Allah SWT, wa annallaha la yudhi'u, Allah SWT tak akan membiarkan, Allah SWT tidak akan mempersia-siakan. Dia akan sentiasa memberikan ganjaran terhadap orang beriman yang berjuang bersama-sama dengan mereka ketika mereka masih hidup. Hari ini kalau kita baca dalam internet, contohnya kita teringat, kalau kita bercakap pasal perjuangan Palestin, kita akan teringat Syekh Ahmad Yasin yang telah bersusah payah membangkitkan kesedaran pejuang-pejuang di bumi Palestin. Kita akan teringat bagaimana penggantinya Syekh Rantisi juga menyahut perjuangan itu dan syahid pada jalan Allah SWT dibunuh. Kerana semata-mata kerana mempertahankan agama Allah SWT. Dan banyak lagi para syuhada yang sebelum ini, mereka ini seolah-olah berkeliaran untuk memaklumkan kepada kita, berkeliaran untuk beritahu kepada kita bahawa alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan rasa takut dan jangan rasa sedih. Kerana bagi orang yang berjuang ini tetap akan ada lintasan-lintasan rasa takut dan rasa sedih. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah SWT menggambarkan bagaimana sifat-sifat orang yang sama ada yang telah syahid pada jalan Allah SWT ataupun sifat-sifat orang yang layak menjadi pengikut mereka, yang mereka tak sabar-sabar nak beritahu pada kita. Dan bagaimana sifat itu? Maknanya sifat orang yang berjuang ini, kalau dia menepati sifat ini, ya, roh para syuhada itu seolah-olah nak kembali bertemu dengan kita. Tapi kalau sifat itu tidak ada pada kita, roh para syuhada tadi tak pedulikan kita. Dia tak ada rasa pun nak beritahu pada kita alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada rasa pada itu. Dia akan cari orang yang mempunyai sifat-sifat untuk berkorban itu. Bagaimana sifat-sifat itu? Sifat orang yang masih hidup, yang masih berjuang, bagaimana sifatnya? Dalam ayat yang 172 menggambarkan alladzina istajabu lillahi war rasul. Ini satu contoh yang cukup ketara. Ayat ini dikhususkan menceritakan bagaimana sifat-sifat para sahabat dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, ketika umat para sahabat berada dalam keadaan kerugian yang sangat besar, perang Uhud kita tidak mengatakan kalah, sebab kalau kalah itu dah tentulah orang-orang Quraisy menawan Madinah.
Kita tak kata kalah, tapi kita mengatakan kerugian yang besar. Dalam peperangan Uhud itu, kerugiannya sangat besar. Matinya orang-orang yang syahidnya orang-orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Mus'ab bin Umair dan ramai lagi, Hamzah sendiri ya. Ramai lagi yang kerugian itu cukup menyayat hati para sahabat, dan mereka sebelum meninggalkan medan pertempuran itu, Abu Sufyan telah menjerit ke arah mereka yang berada di atas bukit Uhud itu. Ada dua benda yang menyebabkan kebimbangan. Kebimbangan yang pertama, Abu Sufyan masih tak puas hati lagi. Lalu diminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu, perang sekali lagi. Setahun kemudian di satu kawasan nama dia Badar, dan inilah namanya Badar Sughra yang kita akan sebutkan dalam ayat yang berikutnya. Okey? Dalam peperangan itu berlakulah kerugian yang sangat besar, dan ketika itu mereka balik dalam keadaan teringat, tahun depan kita kena perang lagi lawan balik Abu Sufyan sebab dia cabar di kawasan nama Badar itu. Dalam otak mereka dah bersedia. Tetapi apabila mereka sampai di Madinah dalam keadaan masih lagi luka perang Uhud, masih dalam keadaan peluh dan penat letih, sampai di Madinah dalam kawasan waktu itu petang disebutkan, tiba-tiba sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Abu Sufyan yang tadi cabar tadi nak kata perang pada tahun depan, sampai berita bahawa Abu Sufyan tak jadi balik ke Mekah. Dia nak menyerang Madinah kembali. Dan ketika nak menyerang Madinah kembali itu, Rasulullah SAW dapat berita itu dan dapat seolah-olah Allah SWT perintahkan untuk buat spot check, keluar daripada Madinah, cek balik kat mana Abu Sufyan. Adakah Abu Sufyan dah balik ke Mekah, atau betul berita yang mengatakan yang Abu Sufyan nak serang balik. Dan bayangkan ketika sahabat-sahabat dalam keadaan luka, dalam keadaan letih, dalam keadaan penat, baru sampai di rumah masing-masing, tiba-tiba Allah SWT panggil balik untuk buat pemeriksaan semula. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh, iaitu mereka yang menyambut seruan Allah dan menyambut seruan Rasul selepas mereka ditimpa dengan luka-luka itu, belum baik, belum disembuhkan lagi. Tiba-tiba Allah dan Rasul panggil, keluar balik daripada rumah kamu semua, mari naik balik kenderaan. Dan Rasulullah SAW pesan apa? Aku tidak menerima orang yang akan pergi balik ni orang yang tak pergi perang. Orang yang bersama aku semalam mesti ikut balik. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat yang tak pergi perang Uhud tidak dibenarkan ikut Nabi. Yang dipanggil siapa dia? Orang-orang yang masih luka, yang masih penat, yang masih letih. Itulah yang nama-nama itu balik. Bayangkan bagaimana seruan. Dan ini sifat orang yang layak untuk didatangi oleh syuhada padanya, roh-roh. Tu bayangkan anda bawa balik daripada perkemahan Mesir. Tuan masih ngantuk-ngantuk lagi, dan saya percaya pelajar-pelajar saya bawa balik daripada apa? Sunatan. Bawa balik daripada mana? Keadaan tak ngantuk lagi, tak tidur lagi, tiba-tiba terus diminta untuk dengar ceramah. Orang yang tak pergi sunatan, orang yang tak pergi perkemahan, dikecualikan daripada ceramah. Oh, macam mana perasaannya ketika itu? Tapi rupa-rupanya inilah tarbiyah. Bila kita penat, kita akan terus diminta berpenat lagi, dan diminta berpenat lagi, berpenat demi kerana agama Allah. Sifatnya ialah ini orang-orang yang kita katakan yang roh-roh para syuhada nak kembali mencari siapa sahabat-sahabat yang belum lagi mati syahid, yang masih lagi dalam medan perjuangan. Roh ini seolah-olah roh syuhada nak kembali, nak berbisik pada kita, nak cakap kat kita apa dia? Allah khaufun alaihim walahum yahzan. Nak beritahu jangan takut dan jangan sedih. Mereka hanya akan pergi kepada orang yang tetap dalam perjuangan. Orang yang meninggalkan perjuangan, orang yang duduk saja, roh-roh para syuhada ni tak berminat untuk bertemu dan mencari mereka. Jadi kita lihat sifat mereka, iaitu yang apabila
dalam keadaan letih, masih luka lagi, apabila dipanggil, mereka akan menyahut seruan itu. Sebab itu dalam dakwah ini tidak akan ada erti penat dan letih. Kita kena terus berjuang. Dan inilah kekentalan yang nak ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita semua. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar menanti mereka. Ajrun azim, ganjaran yang Allah janjikan kepada mereka. Itu sifat yang pertama, yaitu akan sentiasa menyahut seruan dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan petih, dalam keadaan penat, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan luka yang masih belum berubat lagi. Dan memang Allah SWT sengaja biarkan mereka balik dan bangkit semula. Itu satu. Bila kita cakap pasal perang Uhud ini, golongan yang ataupun kelompok yang kedua yang layak untuk ditemui oleh para syuhada untuk beritahu pada dia alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ini, yang kedua, alladzina qala lahumun nas, yang apabila diberitahukan kepada mereka bahawa sungguhnya innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya manusia sedang berhimpun untuk mengerjakan kamu. Ayat ini adalah merupakan menggambarkan cerita para sahabat yang ketika setahun selepas berlaku cabar-mencabar antara Abu Sufyan dengan mereka, dengan Nabi SAW dan para sahabat, maka apabila genap setahun, maka Abu Jahal teringat akan tarikh pertemuan itu di Badar, dan sahabat-sahabat di Madinah teringat pada tarikh pertemuan itu di Badar. Kedua-duanya teringat. Para sahabat menepati janji. Abu Sufyan ketika itu dia terfikir, ketika ini Madinah, ketika ini Mekah, dalam keadaan mereka baru balik daripada perniagaan sebab musim perniagaan sedang rancak, dan kalau mereka pergi serang, pergi perang rugi, dia kata. Abu Sufyan berat nak pergi. Lalu Abu Sufyan telah menghadiahkan 10 ekor unta kepada rakannya yang bernama Nu'aim. Dia beritahu kepada Nu'aim, aku bagi engkau 10 ekor unta, engkau pergi heboh-hebohkan dekat Madinah, beritahu pada mereka tak payah pergi kat Badar. Sebab apa? Orang-orang Quraisy Mekah telah menghimpunkan seberapa ramai manusia mengelilingi Badar. Kalau engkau pergi, maka musnahlah engkau. Fakhshawhum innan nasa qad jama'u lakum, bahawa sesungguhnya manusia telah berhimpun untuk mengerjakan kamu dekat Badar tu. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Rupa-rupanya propaganda ni satu benda yang dah lama berlaku, sejak daripada zaman dulu lagi, sehinggalah ketika zaman Mekah pun mereka sentiasa bermain dengan media, bermain dengan Facebook dan Twitter, menggambarkan suasana yang berbeza daripada apa yang sebenarnya. Jadi untuk menakut-nakutkan, dia upah Nu'aim tadi untuk pergi ke Madinah, beritahu mana-mana tak payah pergi, orang tengah himpun. Dan sahabat-sahabat, seperti yang kita katakan tadi, orang yang berjuang ini lintasan rasa takut dan rasa sedih mesti ada. Ada di kalangan mereka yang rasa takut, tetapi takut itu tidak menghalang untuk bertambah iman mereka. Apabila ditakut-takutkan, tersentak imannya, inilah yang kita cari. Inilah yang Allah SWT janjikan. Sebab perjuangan ini akan dibentang dengan liku-liku yang pedih, yang perit, yang menakutkan. Sepatutnya apabila diberi kepada mereka fakhshawhum, takutlah kepada manusia ramai itu. Apa yang berlaku pada mereka? Fazadahum imana, maka bertambah iman mereka. Apabila orang beritahu ini, patutnya dia takut dan meninggalkan perjuangan. Tetapi ia ada sikit takut, tetapi fazadahum, dan bertambah iman mereka. Dan sepanjang perjalanan mereka ke Badar itu,
mereka ramai-ramai mengungkapkan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa maksud hasbunallahu wa ni'mal wakil? Cukuplah, memadailah Allah dalam urusan-urusan kita, dan Allah itu adalah sebaik-baik apa? Wakil. Okay, wakil berarti wakil berdepan dengan apa-apa sahaja. Sepanjang perjalanan mereka menyebutkan apa? Hasbunallah wa ni'mal. Ini adalah penggabungan pengorbanan fizikal diperlukan, dan kekuatan kerohanian. Berzikir itu adalah suatu benda yang sangat penting. Kita tidak mahu melahirkan orang yang pandai merancang, pandai menyusun, pandai buat, tetapi jiwanya apa? Kosong, kerohaniannya rendah. Ya, kita nak pengorbanan dan perancangan, penyusunan ada, keberanian pun ada, dan waktu yang sama kekuatan kerohanian dengan melafazkan penyerahan sepenuhnya pada Allah SWT selepas merancang dan menyusun. Dan sepanjang dia berzikir, itulah Allah beri kekuatan. Jangan lupa perkataan yang sama ini juga dilafazkan oleh sekurang-kurangnya 2 Nabi. Nabi yang pertama disebutkan dengan jelas dalam Sahih Bukhari, bahawa ketika Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim mengungkapkan benda yang sama, cuma ganti namanya tadi. Yang ini hasbuna, kami, kita. Yang Nabi Ibrahim sebab dia seorang-seorang dalam api, ketika dicampakkan dia mengungkapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Benda yang sama. Ketika dia nak dicampakkan dalam api, dia sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bayangkan ketika itu api sedang menggunung tinggi, Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke dalam api, yang akhirnya Allah ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim tak tahu yang Allah akan lafazkan benda itu, minta api supaya tidak panas, tapi Nabi Ibrahim sentiasa menggunakan hasbi Allah, memadailah bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik wakil. Dan Nabi Ibrahim melafazkan dengan begitu banyak. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam melafazkan benda yang bersama dengan kaumnya ketika dia meninggalkan Mesir, dikejar oleh Fir'aun, dan Allah SWT dengan zikir inilah telah membelah lautan itu dan menyebabkan Nabi Musa selamat, dan akhirnya lautan itu bercantum menyebabkan kematian Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Bererti perjuangan ini mesti digabungkan dengan fikrah yang jelas, pembentukan iman yang tinggi, akhlak yang mulia, dan pada waktu yang sama perancangan dan penyusunan. Dan tidak boleh dinafikan kekuatan kerohanian dengan memperbanyakkan berzikir, dan antaranya menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita melihat 3 peristiwa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dalam peperangan Badar Sughra. Jadi disebut dengan betul peperangan Badar Sughra ini, bukan Badar Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan itu. Dan perang yang pertama, Badar Sughra ini ialah perang yang tak jadi perang sebenarnya. Kerana sahabat-sahabat tadi mengungkapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, rupa-rupanya pergi ke Badar. Badar itu kosong daripada tentera-tentera Quraisy. Sebab itu adalah propaganda. Mereka ketika sampai berita itu, mereka tak sangka yang itu propaganda. Sebab tu rasa takut dan bimbang itu ada. Tetapi mereka terus tawajuh pada Allah, seolah-olah akan bertemu dengan musuh, aku serahkan pada. Rupa-rupanya Allah dah tahu tak ada musuh pun kat situ. Dahsyatnya yang ada siapa? Kerana Badar itulah kawasan perjalanan orang berniaga. Ketika dia tunggu mana musuh Dajjal ni tak datang, tengok orang niaga lalu. Lalu mereka ambil kesempatan, beli barang-barang itu dan jual balik. Di situ juga mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Sebab itu pertemuan antara orang selatan dan orang utara. Kita baca di ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-sayf. Dan mereka bertemu kat situ. Dalam tak sampai hantar barang kat sana, mereka dah beli. Mereka jadikan situ jadi apa? Checkpoint untuk niaga. Atas angin untuk fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlillah, yang sesungsu ayat yang berikut. Ini semata-mata kerana mengungkapkan kalimah apa? Mari ramai-ramai kita ungkapkan. Dan sebelum kita ungkapkan, kita tengoklah apa makna dia. Ayo kita akan berzikir dulu ramai-ramai.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ada beberapa ulama-ulama tafsir mengatakan oleh kerana digambarkan bahawa Nabi Musa terlepas daripada Fir'aun itu dan melafazkan kalimah ini. Ini ulama-ulama tafsir yang sebutnya. Dan dia cuba mencantumkan dengan peristiwa Ashura yang akan sama-sama kita lalui. Ketika Madinah sibuk seperti ada perayaan dan bila Nabi tanya mereka sedang berpuasa, orang ahli Alkitab sedang berpuasa, dan Nabi SAW bertanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bertanya apa yang mereka gembirakan sehingga mereka berpuasa. Lalu orang-orang ahli kitab mengatakan bahawa mereka ini berpuasa kerana Nabi mereka iaitu Nabi Musa selamat daripada Fir'aun pada 10 Muharram, dikatakan begitu. Dan Nabi mengatakan kami lebih berhak lagi. Jadi setengah-setengah ulama saya katakan tadi, mereka mengatakan ketika bulan Muharram inilah lebihkan membaca Hasbi Allah wa ni'mal wakil ataupun Hasbunallah wa ni'mal. Dia tidak ada dalil yang direct seperti itu, tapi berdasarkan kepada pentafsiran, berdasarkan kepada melihat apa yang diamalkan oleh beberapa ulama-ulama dalam melihat itu. Jadi tidak rugi untuk kita sama-sama membayangkan kalimah inilah yang pernah disebutkan oleh Nabi Ibrahim, kalimah inilah yang pernah disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kalimah ini yang pernah disebut oleh Nabi SAW, dan banyak sejarah-sejarah yang menggambarkannya. Perkataan Hasbunallah ini kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir, Hasbunallah membawa maksud kafinallah, berarti Allah SWT lah yang akan mencukupkan. Allah SWT yang akan mencukupkan buat kita, menyempurnakan keperluan-keperluan kita. Jadi bila kita kata Hasbunallah, seolah-olah dalam bahasa yang mudah memadailah Allah, mencukupkan, menguruskan keperluan-keperluan kita. Hasbunallah. Dan wa ni'mal wakil, Qurtubi mengatakan ni'mal hafil, dialah yang akan memelihara dan mempertahankan. Sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah bila kita melafazkan Hasbunallah, memadailah Allah ketika kita berdepan dengan apa juga cabaran, dan kita kata dialah sebaik-baik pemelihara dan sebaik-baik penjaga kepada kita. Jadi lintaskanlah dengan apa juga sekalipun ketika kita berzikir. Dan saya mencadangkan apabila kita berzikir, target bilangan-bilangan yang tertentu, 100 kali ke bilangan-bilangan yang kita katakan zikron kathira, zikir yang banyak, dengan kita mengulang-ulang. Antaranya dalam keadaan kita memahami dan mendengar tafsir pada malam ini, dan juga kita mendengar kisah Nabi Musa membaca kalimah ini, dan kisah itu berlaku pada 10 Muharram dan kita berada pada bulan Muharram. Maka ya, kita mengambil kesempatan berdasarkan tempat rasional yang diberikan tadi, kita lebihkan zikir ini supaya sekurang-kurangnya kita dapat membayangkan zikir inilah zikir yang boleh merapatkan kita dengan Allah, kerana maknanya seolah-olah kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa apabila seseorang itu fawwadu umurahum ilaih, apabila seseorang itu menyerahkan segala urusannya, dengan dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT, wa'tamadu bi qulubihim, dan dia dengan hati dia berpegang dengan penuh kuat penyerahan diri pada Allah SWT itu, a'tahum minal jaza arba'ati ma'an, Allah SWT akan kurniakan kepada dia 4 perkara. Apabila kita dengan penuh yakin hasbunallah, Allah lah yang mencukupkan segala urusan kita, dan Allah jugalah ni'mal wakil, sebaik-baik yang akan memelihara, sebaik-baik yang akan menjaga, sebaik-baik jadi wakil kepada kita dalam semua cabaran-cabaran yang akan kita hadapi, kebimbangan-kebimbangan yang kita akan hadapi, rasa takut, rasa ronsing terhadap pelajaran, rasa ronsing terhadap kerjaya, rasa ronsing terhadap perniagaan. Penuhkanlah hati kita dengan menyebutkan kalimah ini. Allah SWT menjanjikan dengan 4 perkara, kata ulama-ulama dalam melihat rahsia kalimah ini. Yang pertama,
Allah SWT akan berterusan memberikan nikmat. Ini disebutkan oleh Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini. Berterusan dia akan bagi nikmat kepada orang yang sentiasa melafazkan hasbiyallah wa ni'mal wakil ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil tadi. Berterusan dengan rasa menyerahkan diri pada Allah sepenuhnya dan beriktikad dengan hati bahawa inilah sahaja tempat aku bergantung mohon pertolongan, inilah sahaja yang akan menjaga, memelihara. Maka pertama sekali terbukti bahawa nikmat akan berterusan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-fadlu, berarti kelebihan-kelebihan yang tak disangka-sangka. Dan yang ketiga, sarfusu, iaitu Allah SWT akan jauhkan daripada sebarang malapetaka, jauhkan daripada sebarang kejahatan, benda-benda yang tak elok. Seolah-olah dengan kita mengatakan serah diri pada Allah sepenuhnya, dengan penuh yakin dan dilafazkan pula dengan lidah, dengan keyakinan dalam hati tadi. Dan yang keempatnya, wattiba ridha, berarti kita akan sentiasa membuat tindakan-tindakan yang menepati redha Allah. Dalam kehidupan kita ini banyak pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan yang kita nak buat, nak pergi tak pergi, nak beli tak beli, nak jual tak jual, nak terima tak terima. Bermacam-macam decision yang kita nak buat. Tetapi bila kita berterusan mengungkapkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil ini, kita akan mudah memilih sesuatu yang Allah redai, sesuatu yang tepat. Walaupun pilihan itu kadang-kadang dua-dua baik, makanya apabila kita sebutkan zikir ini, insya-Allah kita akan tercenderung untuk memilih sesuatu yang bukan hanya sahaja baik, tetapi yang Allah redai pada kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini. Menafsirkan ayat yang menceritakan bagaimana para sahabat dengan penuh keyakinan dalam keadaan takut tadi berkekalan menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ayat yang seterusnya, fanqalabu, ayat yang 174, fanqalabu bi ni'matin minallah, maka kembalilah mereka daripada Badar itu dengan nikmat-nikmat daripada Allah, wa fadlin lam yamsaskum su, dan harta-harta barang-barang dagangan yang belum tercemar lagi. Sebagaimana kita katakan, barang-barang yang dibawa dalam yang itu mereka ambil dan mereka seolah tukar, jual, mereka mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda dan laba yang belum tercemar dengan unsur-unsur yang tak bagus dan sebagainya. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka ini sentiasa mengikut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai limpah kurnia yang amat besar yang ada di kelilingnya. Ayat yang terakhir 175 menggambarkan pula tentang seolah-olah kesimpulan daripada suasana takut yang saya katakan tadi. Allah SWT mengatakan, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita itu, sama ada Nu'aim yang kita katakan tadi ataupun Abu Sufyan yang merancang itu, pembawa berita, innama dzalikumus syaitan, yang dipikirkan itulah syaitan-syaitan yang bertujuan yukhawifu awliya'ahu, menakut-nakutkan hamba-hambanya, menakut-nakutkan para sahabat yang nak pergi perang Badar itu. Berita yang sampai kepada mereka sama ada dilafazkan oleh Nu'aim tadi, ataupun bisikan-bisikan syaitan kepada manusia supaya rasa takut. Dan Allah SWT seolah mengesahkan kat sini bahawa sesungguhnya pembawa berita itu adalah bukan syaitan-syaitan, yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakutkan wali-waliku, pahlawan-pahlawanku, penyokong-penyokongku, pendukung-pendukung agama ini. Dan Allah kata, fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah pada aku. Lihat ayat ini bagaimana disebutkan perkataan al-khawf diulang 3 kali. Di sini sifat syaitan dan juga orang-orang yang bersama dia akan sentiasa apa? Yukhawifu, menakut-nakutkan. Dan Allah SWT melarang, fala takhafu, jangan takut pada mereka. Dan Allah kata pula, fi'il amar ni perintah, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum, sekiranya kamu benar-benar beriman. Zaman Syari sekali lagi mengatakan bahawa orang beriman boleh rasa takut.
Tetapi bila dah berdepan dengan musuh itu, dia tidak akan takut lagi. Kerana dia benar-benar beriman. Berpusing-pusing pula. Tapi begitulah balagah yang saya katakan. Orang beriman dia tak akan boleh rasa takut. Orang beriman tidak boleh menipu. Orang beriman boleh rasa takut. Tetapi bila dah berdepan dengan musuh, dah tak ada pilihan lain lagi dan mengutamakan Allah, Allah melarang takut. Apa buktinya? Wa fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Dan Allah kata apa? Wa khafuni, dan takutlah pada aku sekiranya kamu beriman. Oh, jadi seolah macam tadi tak beriman lah. Inilah dikatakan balagha. Seolah-olah tak sempurna iman sekiranya kita takut berada dalam medan pertempuran. Kalau di luar tu masih boleh takut-takut lagi, masih boleh buat keputusan untuk tak nak pergi perang walaupun berdosa. Tapi kalau dalam perang memang tak boleh lah. Tengah-tengah perang angkat pedang, tiba-tiba cop nak balik. Baik lari awal-awal lagi, tak menyusahkan. Jadi seolah-olah ini menggulung balik kepada kita bahawa dalam perjuangan ini Allah Subhanahu Wa Taala menagih satu pengorbanan setiap orang daripada kita. Sama ada kita berada di alam belajar, sama ada kita di alam pekerjaan atau di mana-mana sahaja, bahawa hidup ini ialah hidup perjuangan. Bila hidup perjuangan ini, kita mesti merasakan bahawa kita tidak berseorangan berjuang. Dan sebab itu bila kita bangun waktu malam untuk bertahajud, bila kita bersunyi-sunyi berzikir pada Allah, bayangkanlah bahawa Allah SWT Maha mendengar, dan bayangkan para malaikat yang akan mengelilingi kita, dan bayangkan roh para syuhada seolah-olah mendapat izin kembali untuk bertemu dengan kita, untuk berbisik kepada kita, menyampaikan pesanan supaya jangan rasa apa? Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan rasa takut dan jangan rasa sedih. Seolah-olah tugas dia nak beritahu pada kita supaya kita yakin. Dan kita yang membaca ayat ini, sama ada mereka diizinkan untuk datang kepada kita atau tak izin, tak penting. Yang penting Allah nak beritahu pada seolah-olah orang dalam syurga nak patah balik, nak bakar semangat kita, tapi Allah tak izinkan pada umumnya. Mereka kekal dalam nikmat-nikmatnya itu, dan akhirnya mereka akan tercari-cari. Dan siapakah yang mereka akan cari? Mereka akan cari orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti yang digambarkan tadi, iaitu orang yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, allazina istajabu lillah, yang Allah panggil dan Rasul panggil dalam keadaan walaupun tengah penat, dia tetap pergi untuk berjihad. Satu. Dan yang kedua, orang yang menyahut seruan walaupun telah diberitahu musuh sedang mengepung kamu, tapi dia tetap pergi juga. Dan dia pergi dalam keadaan dia berjihad, tetapi lidah mereka berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah janji Allah, dan Allah SWT bergantikan dia dengan 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, yang kita katakan nikmat yang tak akan putus-putus, dan kelebihan yang seolah kelebihan ini ada 2 makna. Saya katakan tadi, fadlu ni ada 2 kelebihan, nikmat juga, dan fadlu ini Allah SWT akan pilih. Kelebihan Allah sebab dalam ramai-ramai orang yang berjuang, Allah hanya pilih 10 saja untuk syahid. Dan kelebihan ini Allah akan pilih pada kita. Dalam ramai-ramai kita ada saja kelebihan-kelebihan luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang itu. Itu dipanggil al-fadlu. Kalau nikmat ini dibagi pada umum. Tapi bila sebut al-fadlu ini, kelebihan-kelebihan diberikan kepada individu. Dan yang ketiganya sarfus su', dia menjauhkan kita daripada malapetaka, daripada benda-benda kejahatan, dan hati kita akan cenderung untuk memilih sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diakhiri dengan mengingatkan kepada kita bahawa syaitan akan sentiasa datang untuk menakut-nakutkan kita, dan kita dilarang untuk takut. Fala takhafuhum wa khafuni, dan jangan kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada aku. Saya buka kepada perbincangan dan soalan, silakan. Soalan. Buka lagi pada sebarang persoalan.
Mu'tazilah macam apa dia cakap? Okay. Mu'tazilah adalah satu aliran mazhab yang dikatakan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Terkeluarnya dia disebabkan Mu'tazilah ini sangat menggunakan akal dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia dikira sebagai ahli dhalal, maknanya sesat. Okay. Sila bezakan ahli kufur dengan ahli dhalal. Kufur itu dah keluar daripada Islam, habis. Tapi dhalal ini masih Islam tapi apa? Sesat. Semua mazhab Hambali, Syafi'i semua semayang di belakang orang yang sesat adalah sah. So kalau orang Mu'tazilah, zaman sekarang dah tak ada orang Mu'tazilah, tetapi siapa sahaja yang dikatakan dhalal, semayang di belakangnya adalah sah. Cuma hati kita dia tak sedar. Dia seketika semayang kita apa? Sah, selagi dia ikut rukun dan syarat-syaratnya. Antara benda yang ketara yang disebut oleh Mu'tazilah ini, dia mengatakan bahawa kalam Allah itu, wahyu itu adalah makhluk. Satu perbahasan yang saya kira rugi kita bincang panjang-panjang, tapi dah menjadi perbahasan sejak dulu lagi. Allah SWT Maha Suci dia. Allah SWT bercakap. Apa yang Allah cakap tu ciptaan Allah atau sebahagian daripada Allah? Kan menyusahkan fikir dalam-dalam Tapi nak macam mana jadi sejarah, ahli sunnah mengatakan bahawa kalam Allah itu adalah sebahagian daripada Allah yang tidak perlu kita bahaskan lah. Allah bercakap, tapi mereka kata bila Allah bercakap tadi, apa yang keluar itu dah jadi makhluk. Lalu dia degil. Orang ahli Mu'tazilah, dan ketika itu para khulafa kerajaan Abbasiyah menangkap orang-orang Mu'tazilah yang mempertahankan pegangan dia itu, dan antaranya dia mengatakan bahawa dalam Al-Quran, bila dia buat buku dia, kita dalam buku-buku kitab-kitab, dia akan mulakan dengan memuji Allah. Maka antaranya disebutkan, dia tulis dalam buku dia, penulisan perdana, Alhamdulillahillazi khalaqal Quran. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta Al-Quran. Jadi dia tegur, so tukar. Tak nak tukar, dia dipenjarakan dan disebat, dan akhirnya ditukar, Alhamdulillahi anzal Al-Quran. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran. Ya, memang Quran adalah tanzil, diturunkan oleh Allah, tapi dalam bracket dia letak anzala, mau maksud iaitu cipta kemudian turunkan. Masih nak lawan lagi. Sebab apa? Orang Mu'tazilah ni bermain bahasa. Sebab tu dia hebat dari segi bahasa. So Zamakhsyari adalah merupakan salah seorang imam dalam mazhab Mu'tazilah ini. Tetapi dalam kitab tafsirnya Al-Kashaf yang ada di tangan saya ini, tafsir Al-Kashaf telah disahkan oleh ulama-ulama ahli sunnah bahawa ia boleh dijadikan rujukan dalam kitab tafsir. Tapi apa niat dia tulis, dia tak tahulah. Tapi saya dan juga banyakkan para ulama-ulama dulu memang suka membaca tafsir ini kerana dia kaya dengan bahasa. Dia akan terangkan kenapa bahagian bawah, kenapa bahagian atas, kenapa ni, dan kemudian dia akan beritahu pula mengikut riwayat ini bunyi dia macam ni, so bila bunyi dia macam ni maknanya gini. Contohnya, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah ini, jangan kamu sangka, tapi dalam riwayat lain wala yahsaban. Jadi berarti dia kata kenapa pula Allah sebut ya. Yang itu pun dia bahaskan juga. Dahsyatnya ulama seperti ini. Jadi saya mengatakan tadi, Zamakhsyari adalah merupakan seorang ulama Mu'tazilah, tetapi dalam penulisan buku dia khusus tentang tafsir Al-Kashaf ini tidak ada bukti unsur-unsur Mu'tazilah, tapi dalam buku yang lain jelas dia punya Mu'tazilah. Panjang perbahasannya, setakat itu wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya pasal ayat 175. Allah SWT
Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah innama zalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Seolah sesungguhnya hanyalah yang demikian itu syaitan menakutkan awliya dia. Maksudnya maksudnya adakah syaitan menakutkan dia punya pengikut, ataupun dia menggunakan pengikut dia untuk menakutkan orang beriman, atau dia menakutkan pengikut dia, bila pengikut dia takut, dia takutkan orang lain? Oh, ini sama syari ketiga ni. Yang kedua, ketiga ni. Sebab macam kalau ikut the grammar of the ayat, dia maksud macam syaitan menakutkan pengikut dia, bukan menakutkan orang beriman. Yakhafuna awliya'ah, dia menakutkan pengikut dia. Yakhawifuna awliya'ah, maksudnya dia menakutkan pengikut syaitan. Apa dia takutkan pengikut dia? Ataupun dia menggunakan pengikut dia untuk takutkan orang beriman, ataupun dia takutkan pengikut dia, bila pengikut dia dah takut, dia takut orang lain pula. Okey, jazakallah khairan kepada Prof. Latih yang membuka perbincangan. Mengikut perkataan bahasa Arab di sini, yukhawwifu awliya'ahu, bahawa sungguhnya syaitan itu menakut-nakutkan awliya, itu ialah pembantu-pembantu. Hu itu nya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahawa sungguhnya syaitan itu menakut-nakutkan pembantu-pembantu agama Allah. Okey. Jadi berarti ini ganti nama yang kedua. Berarti dalam ramai-ramai hamba Allah ni syaitan akan menakut-nakutkan hamba-Nya. Kemudian Allah SWT buka, dia panggil dari segi balaghah dia panggil iltifat, buka ganti nama. Terus dia kata, dan kamu berarti orang-orang yang terus nak berjuang dengan agama Allah. Allah kata fala takhafun, Allah buka bercakap dengan kita. Contohnya dalam iltifat, dalam kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sebut segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Ar-Rahman Rahim, dia Malik Yaumiddin. Tiba-tiba saja bertukar iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini contoh iltifat. Mula-mula dia kata Allah lah yang ni, Allah lah yang ini, Allah yang ini, yang menguasai akhirat, segala puji baginya, yang bersifat Ar-Rahman Rahim. Tiba-tiba sampai ke ayat itu, tiba-tiba terus tukar. Engkau lah yang layak disembah dan engkau lah yang layak dimohon pertolongan. Patutnya daripada awal kita mengatakan engkau segala puji bagimu ya Allah, kepada kamu. Engkau lah yang maha pemurah dan engkau lah yang engkau lah. Tetapi dalam segi bahasa, mula-mula bila kita bercakap pasal dia, seolah dia tidak ada depan kita. Dialah yang maha ni, dialah yang ni, tiba-tiba saja engkau lah yang, dia akan memberi kesan bagi mereka yang perasan benda itu. Moga-moga malam ini bagi siapa yang dah perasan, baca Fatihah tambah lagi lah. Oh, ini dia panggil apa tadi? Salah. Tak ingat apa dia, yang penting ganti nama dia. Dia panggil iltifat. Iltifat maknanya apa? Swing, buka, tiba-tiba saja. So begini juga perkataannya itu. Yang demikian ini, syaitan itulah sifatnya apa? Menakut-nakut pembantu-pembantunya. Tiba-tiba Allah buka. Dan ini zaman syariah tersebut memang begitu. Bukan maknanya awliya ini bukan pengikut-pengikut syaitan. Untuk makluman bagi mereka yang mengamalkan perubatan alternatif, susunya dekat sini. Ayat ini adalah digunakan untuk dibacakan kepada mereka yang malam tak boleh tidur, menangis-nangis sebab syaitan ganggu. Bacakan pada ayat, tiupkan pada air dan sapukan pada budak tu, nanti dia tak takut dengan syaitan. Sebab dia faham tafsir ni. Sebab dia kata apa? Fala takhaf, jangan takut. Maka budak tu pun tak takut. Tapi nak buat tu kena bawa yang panggang dulu. Dalam terjemahan ni dia maksudkan kaum kafir musyrikin, banyak pengikut syaitan. Ustaz, dalam tafsir dalam bahasa besar terjemahan tu Bukan pengikut pengikut Allah. menakutkan teman-teman apa sekiranya orang tu dikecilkan, bukan dibesarkan. Dan menunjukkan pada teman syaitan tu lah. Demikian itulah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya. Kaum kafir musyrik, hanya pengikut syaitan tu yang jadi kaum kafir musyrik. Baca terjemahan yang terbaca Ustaz. Hafiz Saidi, Prof Saidi. Kalau dalam terjemahan ini sama juga sebenarnya yang menakutkan teman sekiranya tu tadi tak kata sekiranya tu Allah SWT nya kan. Ini tidak, hanya dikecilkan. Tak besar.
besarkan M tu lah, maknanya niat tu kepada tenaga syaitan. Kalau terjemahan ni, dia kata menakut-nakutkan kamu dengan menggunakan pengikut-pengikutnya. Maknanya dia gunakan orang kafir musyrikin tu untuk menakutkan orang beriman. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu, yukhawwifu terhadap pengikut-pengikutnya. Dalam bracket-nya itu kembali kepada kafir musyrikin. Itu janganlah takut. Tapi apa yang tulis di Zamakhsyari, okey, di sini Zamakhsyari mengatakan ada dua riwayat. Kalau mengikut watadullu alaihi qiraat Ibnu Abbas, mengikut qiraat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, yukhawwifukum awliya'ahu, dan dia menakutkan kamu tentang pengikut-pengikutnya. Wa qawlu fala takhafum wa qila yukhawwifu awliya'ahu al-qa'idin anil khuruj ma'a Rasulillah. Mereka menakut-nakutkan pembantu-pembantu mereka yang duduk dan tak keluar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zamakhsyari mengatakan bahawa syaitan ini yukhawwifu awliya'ahu, menakut-nakutkan tidak menakut-nakutkan awliya'ahu al-qa'idin anil khuruj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka tidak ikut bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Zamakhsyari, apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, wallahu a'lam. Okey, maknanya menakut-nakutkan supaya mereka tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menakut-nakutkan orang Mekah, itu tak timbul perbahasan di sini kerana dikatakan di sini pengikut Nabi. Maknanya ada di kalangan sahabat Nabi rasa takut dan tidak mahu pergi ke Badar, Sughra itu. Orang itulah yang menjadi awliya'ahu, maknanya awliya syaitan. Orang pengikut Nabi yang terikut dengan ketakutan yang ditakutkan oleh syaitan tu. Siapa yang takut janganlah dikira sebagai berjaya, syaitan menggoda dia. Yang menjadi awliya kepada syaitan. Okey, wallahu a'lam. Setakat itu saja. Tapi anda tertarik, memang mungkin ada dua, sebab dia kata qiraat Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat ini. Sebab tu barangkali ada dua pandangan. InsyaAllah anda akan cek lagi dalam tafsir-tafsir yang lain. Kita akan bincangkan hari itu di Yukhawwif. Dan banyak kalau kita tengok dalam ayat Quran pun, bila ganti nama macam ni, dia akan menyebabkan perbahasan-perbahasan yang begitu panjang. Man yuridul akhirah, kan, barang siapa yang nak masuk ke dalam syurga, Allah SWT menyebutkan kataan itu, barang siapa yang nakkan syurga. So nakkan syurga itu adakah yang Allah SWT berikan syurga kepadanya, ataupun Allah SWT yang nak berikan syurga? Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang nakkan syurga ataupun yang Allah nak berikan syurga. So ganti nama, dia punya fa'il itu kembali kepada siapa, bergantung kepada tafsir-tafsir yang tertentu. Okey, ada soalan lain? Bagus. Hanya ini menambah sikit ada tentang ayat yang 1, 2, 1 ini, bahawa di sini kalau nak fahamlah bahawa antara reaksi yang diberikan adalah keperluan kita untuk meninggalkan amal yang baik, dan amal yang baik itu tidak akan
hanya dilakukan, tapi disegerakan pelaksanaannya. Ada panggilan jihad berlaku, walaupun kita tidak apa sekalipun, kita mesti segera menyambut. Itu mana ada kisah Kaab tu lah, di mana ditangguhkan panggilan berjihad sehingga Allah menghukum mereka kerana melambatkan panggilan. Rupanya amal ni tidak hanya melakukan yang baik, tapi menyegerakan baik-baik satu yang perlu dan tidak syarat. Sebab tu bila kita katakan macam ni, jangan kita fikir pasal jihad saja kan. Panggilan-panggilan mesyuarat, itu juga adalah merupakan yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Panggilan-panggilan untuk derma, panggilan-panggilan untuk berkorban jadi volunteer, ini semua adalah merupakan panggilan allazina istajabu, yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Jangan bataskan ayat tu Ustaz cakap pasal jihad je, lebih buruk lagi itu dalam perang Uhud je. Ini kat saya berjaya universiti, mana ada perang Uhud lagi. Setiap ayat itu sebagai proses kita kena kembalikan kepada diri kita. Dan kita bertemu juga ayat-ayat yang seumpama ini, format seperti ini. Fa'iza faragta fansab. Apa maksudnya? Apabila kamu mula free, mula lapang, maka hendaklah kamu apa? Fansab, maka bangkit balik untuk meringit-ringit mengadu kepadaku. Iaitu bila kita balik malam ngantuk katakan, dan bila tengah letih, tengah ngantuk tu kita mula rehat, bukan rehat untuk tidur. Fa'iza faragta, bila kamu mula free, patutnya pada logiknya bila kamu free tidurlah. Bila kamu free rehatlah. Tapi dikatakan bila kamu free mula datang kepadaku untuk apa? Berpenat-penat dan berdoa merayu kepadaku. So seolah-olah seperti ayat ini juga, bila ditimpa dengan luka dan sebagainya, maka hendaklah apa ni, terus menyahut seruan itu. Untuk itu, dalam satu perbincangan yang sedang kita sepi ini, pada 10 Muharram ini kita sedang berusaha merancang untuk kempen seberapa ramai orang untuk berpuasa. Nabi SAW seperti kita katakan tadi, pada 10 Muharram melihat orang semua sedang berpuasa, dan Nabi itu pada waktu pagi, dan bila waktu pagi Nabi terus mengatakan bahawa aku lebih berhak untuk berpuasa daripada mereka. Lalu Nabi SAW pun berpuasa pada hari itu. Tetapi timbul pertanyaan, seolah-olah Nabi sama dengan ahli kitab juga, sama dengan orang Yahudi juga berpuasa. Lalu Nabi SAW sentiasa untuk mengelakkan daripada berlaku tasyabuh, persamaan. Dan Nabi umumkan, sekiranya aku hidup pada tahun depan, aku akan kepitkan hari yang 10 ini dengan hari yang ke-9. Jadi, tapi Nabi SAW wafat dan tak sempat untuk puasa 9, jadi Nabi berpuasa 10. Maka berdasarkan pada nas itu, maka para ulama berbeza pandangan. Tapi kita simpulkan keseluruhannya, disunatkan untuk kita berpuasa pada 10 Muharram. Kerana itulah yang disebutkan oleh Nabi, kerana mereka daripada dulu lagi berpuasa pada hari tersebut. Tetapi untuk menambah supaya tidak berlaku tasyabuh, satu, ataupun dalam setengah-setengah mazhab supaya tidak berlaku kekiluan sebagai reservation. Maksudnya kalau tidak 9, 10, maknanya biasanya lebih awal atau lebih akhir, maka mazhab Syafi'i meletakkan sunat sama ada kita berpuasa pada 9 dan 10. Dan mazhab Hanbal, Maliki semua pun mengatakan bahawa sunat 9 dan 10. Tidak membatalkan kalau kita nak puasa 10 sahaja pun boleh. Tapi kita juga disunatkan 9 dan 10. Mazhab Syafi'i dia lebih detail lagi. Dia kata oleh kerana Nabi kata tujuannya nak kepitkan, nak pasangkan, padankan 10 itu supaya dia tidak berseorangan, tidak bersendirian, maka boleh juga untuk kita kepitkan sama ada 9, 10 ataupun 10, 11 di mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali 9 dan 10. Sunnah yang asal 10. Kesimpulannya lagi, kita boleh puasa 10 sahaja, okey, ataupun 9 dan 10, ataupun 10 dan 11, ataupun 9, 10. Yang tak boleh tak puasa langsung. Itu tak tahu kaul daripada mana. Okey, bagi wanita-wanita yang uzur, sebenarnya apabila dia berazam untuk berpuasa, insya-Allah pahala itu juga dikira dia dapat juga, insya-Allah. Jangan rasa bersalah. Allah
berpuasa pula hari ini tahun ini. Tapi sebenarnya pahala dikira sekiranya dia telah membetulkan niat daripada awal lagi. Untuk itu kita sedang merancang untuk mengadakan majlis beriftar jama'i pada hari Selasa 10 hari bulan Muharram. Cuma kami menghadapi masalah nak sepi. Ada orang tetapi orang yang datang. Makan dah. Apa kita buat terlebih Tak puasa pun makan. agak-agak kalau kelas ni agak-agak datang tak? InsyaAllah. Apa makanan kita? Makanan je kita kata Nabi Yusuf alaihissalam. Dan untuk itu juga pihak Jabatan Kuasa Surau, saya telah bincang tadi dengan teman-teman, kita akan membuka tabung untuk siapa untuk menderma dalam tabung itu. Sampai kita akan menggunakan sedikit duit universiti, tapi kita akan cuba menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti kita pada hal-hal tertentu kita boleh berdikari. Jadi maknanya tabung untuk majlis iftar itu akan dibuka dan boleh diserahkan kepada jabatan kuasa yang terdiri daripada saudara Azim di library ataupun saudara Afiquddin di mana? TSM. Dan apa ni yang ketiganya boleh serahkan kepada saya terus untuk itu. Wallahu alam. Serahkan kembali kepada Ammar. Soalan. Sila. Saya yang putus ayat masa tafsir Ustaz wala tahsaban allazi. Saya pasal persamaan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah wala taqulu liman la yaqul. Dari tafsir ada persamaan tak dari cerita ataupun ayat, sebab itu ayat pun macam lain sikit. Itu lain, itu ayat dalam surah Baqarah kan? Baqarah kan? Yang ini dia adalah silsilah siri-siri nak menceritakan dalam peperangan Uhud. Dalam tu Baqarah tu saya rasa dalam peperangan Badar dia tafsir. Tapi dalam Quran ni banyak sirah yang hampir sama memang bentuknya macam tu supaya apa, Quran ini dia memasak. Dan bila masak tu kita akan dapat set tutup selalu menyebut ada format dalam Quran yang kita rasa begitu unik. Dia akan ulang tapi bukan perulangan. Dia adalah merupakan satu format untuk latih tubi supaya dia tertanam dalam hati kita. Dan saya tutup malah dia membuat kajian dalam penjara. Dia dapat perhatikan bahawa ayat-ayat yang menceritakan pasal syurga biasanya huruf mat dia pun panjang-panjang. Khalidina fiha abad radhiyallahu anhum wa radu an. Tapi kalau ayat-ayat di neraka dia menggambarkan cepat, kiamat menyambangkan wannazi'atina wannashitatina wasabihat, berarti seolah laju, seolah kelang kabut dan menakutkan. Tapi bisa dia cerita pasal syurga, dia panjang 2 rakaat, 4 harakat, 6 harakat panjang supaya kita dapat menghaluninya. Itu kesan-kesannya. Jadi kita akan merasa macam perulangan, tapi wallahu alam tidak perulangan, tapi dia lebih pemantapan. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian yang diberikan. Panjang perbincangannya hari ini insya-Allah. Minggu depan telah ada kita akan inform tahap pengurusan akan inform insya-Allah. Macam biasa, umumnya biasa paling solat berjemaah. Lepas tu dia pergi dengan kudapan. Kejipan. Rise upon a mind. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rabb, we raise our hands. Forever we thank you.